Okey, sekejap nak alihkan sekejap. Okey, selamat petang dan selamat datang kepada hadirin semua. Apa khabar hari ini? Adakah anda rasa sihat? Anda rasa bersih? Kalau ya, okey. Okey. Tadi kita dah dengar beberapa topik yang agak berat, yang agak macam mesti susahnya nak faham. Tapi untuk topik saya pada hari ini, jangan risau. Jangan pusing sangat kepala sebab apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Topik senang aja untuk senang difahami dan juga senang untuk diingati. Nama saya Rianti Samosir. Topik saya yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah 5 tips menjaga kesihatan gigi dan mulut. Baiklah, sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, boleh tak semua tunjukkan saya satu senyuman dengan gigi anda? Wah, terima kasih atas kerjasama anda. Nampaknya semua mempunyai senyuman yang menawan. Baiklah. Ini adalah agenda kita pada hari ini. Kita akan mempelajari beberapa perkara. Yang pertama adalah key takeaway ataupun matlamat pembelajaran yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Saya juga akan memberikan sedikit pengenalan tentang apa itu kesihatan gigi. Saya juga akan memberikan sedikit informasi tentang tabiat salah yang selalu kita lakukan. Dan topik utama kita pada hari ini, 5 tips untuk menjaga kesihatan gigi dan mulut. Kita juga ada sesi soal jawab. Dan ada assessment ataupun penilaian di akhir sesi nanti. Jadi, semua kalau boleh tolong pay attention ya. Sebab topik ini tak susah, sangat mudah, sangat ringan untuk difahami. Baiklah. Saya teruskan. Sebagai pengenalan, saya akan ceritakan tentang apa matlamat pembelajaran kita untuk kali ini. Apa yang akan kita bawa pada sesi hari ini. Saya akan, pada akhir sesi ini, kalau semua peserta mengambil bahagian dan memberikan tumpuan tentang apa yang akan saya sampaikan, anda semua akan tahu menyenaraikan 5 tips penjagaan mulut dan gigi seperti yang disarankan oleh Persatuan Pergigian Malaysia. Baiklah. Sebagai pengenalan, sebelum saya teruskan, saya nak tanya, dekat sini adakah anda rasa gigi anda sihat dan bersih? Kalau ya, angguk-angguk. Kalau tak, kata tak. Okey, ada yang angguk, ada yang tak ada respon. Okey, tak apa. Saya akan jelaskan apa itu sebenarnya kesihatan gigi dan mulut. Okey. Kesihatan gigi dan mulut itu adalah bermaksud apabila bahagian oral kita ataupun bahagian pergigian termasuk mulut, lidah, gigi itu bebas dari sebarang masalah pergigian. Masalah pergigian ni dia ada banyak jenis. Ada yang melibatkan gigi, ada yang melibatkan gusi, ada juga yang melibatkan lidah. Baiklah, bagaimana sebenarnya kita nak menjaga kesihatan gigi dan mulut ni? Susah ke kita nak amalkan? Sebenarnya sangat senang adalah dengan mengamalkan penjagaan gigi yang telah disarankan oleh Persatuan Pergigian Malaysia. So tak susah pun kita nak amalkan penjagaan gigi sebab kita memang dah diajar dari kecil. Mungkin seawal umur kita 5 tahun atau mungkin 3 tahun kita dah belajar. Okey, tapi tahukah anda statistik yang membuktikan, dan ini petikan ni saya ambil dari National Oral Health Plan for Malaysia 2011 hingga 2020. Hampir 50% rakyat Malaysia yang berusia 15 tahun ke atas mempunyai masalah periodontitis, iaitu inflammation dekat bahagian gusi kita. Ya, tahu tak itu 50% tu berapa banyak? Hampir daripada separuh kita kat dalam grup ni. Separuh daripada kita dalam grup ni ada masalah gusi. Dan satu lagi fakta yang memang agak serius untuk dijelaskan, hampir 24% rakyat Malaysia yang berusia 35 hingga 44 tahun hanya mempunyai 20 functional teeth. Functional teeth ni sepatutnya ada, untuk orang dewasa ada 32 batang. So kalau kita tolak 32 tolak 20, yang the balance tu pergi mana? Ini adalah satu masalah yang sangat serius untuk kita sebagai
orang dewasa sebab gigi yang kita ada sekarang ni adalah gigi yang kita nak pakai seumur hidup kita. Baiklah, kenapa sebenarnya perkara ni boleh berlaku dekat kita semua? Adakah mungkin kita mengamalkan cara penjagaan gigi yang salah? Ataupun, saya bagi contoh, di sini, ini adalah antara tabiat-tabiat yang salah yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama, pemilihan berus gigi yang tidak betul. Yang kedua, kita berus sambil lewa. Kita berkongsi berus gigi dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan adik-beradik. Tu tak boleh ya. Tu tabiat tu adalah memang sangat-sangat dilarang. Terlalu kerap berus gigi pun salah. Sampai 3, 4, 5, 6 kali, 10 kali obses sangat dengan berus gigi. Berus gigi banyak-banyak kali pun tak boleh ya. Baiklah. Di sini saya nak kongsikan tips yang pertama. Ini adalah topik kita yang paling utama untuk hari ini. Tips pertama. Ini adalah sudah sering kita dengar dari dulu sampailah sekarang. Berus gigi 2 kali sehari. Tapi adakah anda tahu ini bukan hanya satu fakta yang senang untuk difahami tapi sebenarnya susah untuk dilakukan. Kenapa? Kadang-kadang kita memberus gigi. Memang kita berus gigi tapi kita menggunakan berus gigi yang salah, yang tak sesuai dengan kita punya usia. Kita dah berumur tapi kita pakai berus gigi kanak-kanak. Itu tak boleh. Jadi pemilihan berus gigi adalah sangat penting. Pemilihan berus gigi seperti yang saya tunjukkan ni. Berus itu adalah anda kena pilih berus yang lembut ya. Lembut. Jangan pakai hard atau medium. Sebab hard dan medium itu akan merosakkan gigi dan juga gusi kita. Jadi berus gigi yang kedua, selain kalau kita berus gigi, kita kena ada apa? Ubat gigi yang berfluorida seperti ini. Macam mana kita nak tahu ubat gigi ni ada fluorida ataupun tidak? Kita baca label. Kalau dia ada tulis fluoride ataupun fluorida, itu adalah ubat gigi yang memang patut kita gunakan sebab itu sangat baik untuk gigi kita. Jadi jangan pakai ubat gigi yang tak ada fluoride ya. Kalau kita berus gigi tanpa ubat gigi pun salah. Kena pakai dua-dua. Okey, yang berikutnya adalah memberus menggunakan teknik yang betul. Teknik ni bukannya sembarangan gosok-gosok. Tak, bukan. Berus gigi dia pun ada teknik. Jadi kalau nak tahu tentang teknik memberus gigi yang betul, saya akan jelaskan pada kelas saya yang berikutnya. Okey, tips yang nombor 2. Berkumur menggunakan mouthwash. Mouthwash ni memang kadang-kadang orang memang tak suka nak pakai. Susah nak pakai sebab orang kata pedih mulut bila pakai mouthwash. Sangat-sangat pedih. Orang yang tak biasa memang akan rasa pedih. Tapi jangan risau. Sebenarnya mouthwash ni tak adalah pedih pun kalau kita tahu cara penggunaannya. Okey, terdapat banyak mouthwash dekat pasaran sana. Tapi sebelum anda beli mouthwash, anda kena pastikan dia tertulis di belakang. Dia membunuh 99.9% kuman yang membawa kuman yang boleh menyebabkan mulut berbau. Jadi ini adalah brand yang saya suka pakai. Saya suka pakai brand Listerine. Pasti kalau anda nampak ke tak. So saya selalu ambil yang original. Tapi untuk mengelakkan dia daripada dia menghakis kita rasa pedih, kita dilutekan dia dengan air. Kita dilutekan dia dengan air. Misalnya kalau kita ambil satu tutup ni, kita ambil separuh lagi kita sambahkan dengan air. So, kita tak akan rasa terlalu pedih. Dan kalau kita gagal, jangan hanya gagal dengan mulut kita macam ni. Kita gagalkan macam ni, biar Listerine tu kena dekat kita punya tekak. So, kuman keseluruhan mulut kita akan keluar. Jadi, berkumurlah dengan menggunakan mouthwash sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Okey, tips yang nombor 3. Ini lagi paling orang malas nak buat. Apa? Iaitu menggunakan dental floss. Boleh tak bantu saya? Siapa yang pakai dental floss, typekan Y. Siapa yang tidak, typekan T. Okey, saya nampak ada yang pakai, ada yang tak pakai. Kalau yang pakai, teruskan. It's a good habit untuk dental hygiene. Dental floss ni, siapa yang tak pakai, lepas ni beli ya. Okey, dental floss ni tak mahal. Harga dia hanya kurang daripada RM10. Okey? Dan ini kalau anda tahu dia punya panjang ni sangat banyak dia 50 meter. Dan ini anda boleh pakai dalam sebulan 2 bulan tak habislah.
Dental floss ni kenapa? Apa yang penting? Sebab kalau kita tahu berus gigi saja dan berus gigi dan mouthwash tidak boleh menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada kat celah-celah gigi tau. So, kita gunakan floss ni untuk tarik keluar sisa-sisa makanan yang ada dekat celah-celah gigi. Kadang-kadang kalau kita perasan kawan-kawan kita ataupun kelik-kelik kita, kita boleh nampak dekat celah-celah gigi dia tu macam ada kuning-kuning. Kita nak tegur, kita malu. Tapi itu adalah salah satu masalah untuk orang dewasa sekarang sebab mereka tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Baiklah, saya akan beralih ke tips yang nombor 4. Ini tips pemakanan yang sihat dan elakkan tabiat buruk. Tabiat buruk zaman muda sekarang, budak-budak muda banyak suka ambil rokok, minum alkohol, isap vape. Semua tu tak bagus. Dan kalau untuk makan sirih, pinang ni, itu pun satu tabiat yang tak bagus. Jangan amalkan sebab kebanyakan mak-mak kita ada amalkan sirih dan juga pinang. Sebab diorang kata itu macam aktiviti waktu lapang. Kalau tak ambil sirih, tak makan pinang, pinang tu tak boleh. Memang diorang nakkan tu. Tapi sebenarnya tu tabiat tu tak bagus tau. So jangan buat. Mengambil makanan manis terlalu banyak pun tak bagus. Okey? Itu tips nombor 4. Tips nombor 4 ni sangat senang. Tak payah susah-susah nak fikir. Yang terakhir, ni lagilah satu orang malas sangat nak buat. Iaitu rawatan berkala setiap 6 bulan. Kenapa pentingnya rawatan berkala ni? Sebab misalnya hari ni kita gosok gigi, tiba-tiba kita nampak ada satu dot hitam dekat gigi kita. Kita nampak kan? Tapi kita kata, alah tak apalah, esoklah, nanti dihilang lagi, dihilang sendirilah. Tapi sebenarnya kalau kita drag, kita tak jumpa doktor, dot hitam tu adalah tanda gigi caries, gigi kita caries. Jadi mungkin kita nampak hanya dot hitam tapi sebenarnya dekat dalam tu gigi kita dah rosak. Jadi bila kita dah find out ada gigi kita yang hitam, di situ kita kena terus jumpa dengan doktor gigi sebab kemungkinan waktu tu kita masih boleh menyelamatkan gigi kita. Jadi kalau kita dah terlambat untuk nak menyelamatkan gigi kita, kemungkinan time tu gigi kita kena cabut dan kita hilang satu gigi. Kan rugi. Cuba bayangkan gigi tu kat depan ni ha. Kan dah tak handsome, kan dah tak cantik. Kenapa susah sangat dia jumpa doktor? Kalau tak nak 6 bulan, boleh pergi satu kali 1 tahun. Tak susah pun. Dengan harga berapa maintenance gigi kurang daripada RM50, anda boleh menyelamatkan duit anda yang beratus-ratus. Rawatan dentis bukannya murah. Okey. Di sini, saya ada edarkan kertas keterangan. Kertas keterangan di situ anda boleh baca. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan sekarang. Ada apa-apa soalan? Ya. Okey, itu Encik Imam ya. Okey, terima kasih atas soalan yang anda berikan. Memang soalan tu memang sangat-sangat biasa kita dengar tapi kita tak tahu kenapa punca dia. Jadi di sini saya ulang semula kenapa kalau kita berus gigi kadang-kadang kita nampak ada darah. Okey, jawapannya adalah itu disebabkan dekat kita punya gusi tu sudah terbentuk plak yang tidak boleh ditanggalkan dengan menggunakan dengan hanya berusan biasa. Jadi kita nasihatkan, tapi tu jangan risau, itu sebenarnya tanda keradangan gusi disebabkan oleh pengumpulan plak. Jadi, untuk kita hilangkan plak-plak ni, kita kena rajin je gosok. Walaupun dia berdarah dekat bahagian tu, kita gosok je. Kita gosok. Nanti lama-lama darah tu akan hilang. Dan kita nasihatkan lebih baik pergi buat scaling. Okey, Encik Imam? boleh nanti kita boleh bincangkan dengan seterusnya. Okey, di sini juga saya nak buat sedikit recap. Boleh semua bantu saya tak apa yang tadi kita belajar? Kita buat ulang kaji sikit. Apa yang kita belajar tadi? Apakah tips yang pertama? Boleh tolong jawab tak? Betul, memberus gigi 2 kali sehari. Yang kedua apa? Pandai. Yang ketiga?
Guna floss sekurang-kurangnya 1 kali sehari. Yang keempat, betul. Dan yang terakhir adalah jumpa doktor gigi setiap 6 bulan. Okey. Okey, di sini saya ada sedikit penilaian. Boleh tak anda semua tolong scankan dan jawab satu soalan mudah. Saya nak tengok pemahaman anda tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Okey, saya tengok semua dah hantar. Terima kasih. Anda telah berjaya membawa pulang tips yang telah saya sampaikan tadi. Semua berjaya menjawab dengan betul. Jadi seandainya anda ada apa-apa tertarik nak tahu dengan lebih lanjut, boleh datang ke kelas saya berikutnya. Okey, di sini saya ucapkan terima kasih atas kedatangan semua. Siapa yang marah? Betul? Kertas keterangan, penerangan, kertas penerangan, kertas tugasan, dengan satu lagi kertas tugasan penerangan dengan ada satu lagi tugasan penerangan lesson plan. Betul. Okey, sama-sama.